My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita meneruskan halaman ke-138 pada hari ini. Kita akan berkenalan dengan pelbagai nama nabi dan rasul, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini hari special, istimewa. Kita akan berkenalan kepada tokoh-tokoh banyak nama rasul Ustaz ya pada hari ini, dan pada tuan-tuan yang berada di rumah teruskan bersama dengan My Quran Time untuk sama-sama kita melihat role model ya sebagai uswatun hasanah, qudwah, yang kita akan lihat perkataannya pada hari ini pada ayat 90, dan kita berada pada halaman 138. Dijemput pada tuan-tuan untuk share, kongsikan di Facebook untuk kita sama-sama memberitahu kepada kawan-kawan yang lain. Kalau ada yang kata dia kenal kepada Spiderman, Batman, apa lagi Man-Man yang ada, rupa-rupanya Avengers penyelamat yang ada itu pada zaman sekarang, tapi sebenarnya penyelamat yang dihantar, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mesej yang jelas, risalah tauhid, ada dinyatakan salah satunya daripada halaman 138. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita mengingat kepada diri kita, kita memohon hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu kita minta menjadi ataupun jalan yang telah dilalui orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada halaman 138 ini kita akan berinteraksi dengan para nabi ya, para rasul yang mempunyai karakter yang pelbagai sebagai role model pelbagai yang cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita perhatikan pada sinopsis ringkasan halaman 138. Ayat 82 hingga 83 bercerita sambungan kisah Nabi Ibrahim yang kita ikuti semalam ya, bagaimana perjuangan tauhid yang bermula pada zaman Nabi Ibrahim bukan sekadar pada Nabi Ibrahim, tapi dijejak ataupun disampaikan, diteruskan oleh
pelbagai nabi, ya, keturunan daripada Nabi Ibrahim, karakteristik risalah mereka dan kewajipan mengikut jejak mereka yang kita akan lihat pada ayat 84 hingga ayat 90. Jadi ini adalah ringkasan, ya, Nabi Ibrahim dan keturunannya, termasuk juga sebelum Nabi Ibrahim itu Nabi Nuh yang kita akan baca daripada halaman 138. Jadi kita mulakan dahulu dengan ayat 82 hingga 87 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada surah Al-An'am, muka surat yang ke-138, menyambung kisah-kisah perjuangan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka inilah yang menyambung risalah tauhid yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, an ya'budullah wajtanibut taghut, mengajak kita semua untuk menyembah Allah yang esa dan menjauhkan kita semua daripada kesyirikan dan taghut dan sebagainya. Inilah nabi-nabi yang kita cintai, yang kita beriman, yang kita meyakini akan kebenarannya. Mudah-mudahan kita mengikut sebagaimana kata Ustaz Faz tadi, idola kita, ikon kita dalam kehidupan kita, sehingga nama mereka harum sampai hari ini menjadi di kalangan nama-nama yang kita letakkan pada anak-anak cucu kita kerana kehebatan dan juga bagaimana mereka, perjuangan itu yang perlu kita selusuri. InsyaAllah kita akan baca dahulu ayat yang ke-82 hingga 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah ayat 82 hingga 87.
di mana ayat 82 ini adalah sambungan daripada semalam kita berbincang tentang bagaimanakah dialog Nabi Ibrahim, ya, yang menyatakan bahawa wa kaifa akhaf, bagaimana aku akan takut daripada apa yang kamu persekutukan, padahal kamu tidak takut kepada apa yang Allah tidak pun turunkan. Ya, benda yang tak betul mereka takut. Kemudian mereka kata sepatutnya kamu kena takut kepada perkara-perkara yang disyirikkan. Macam zaman sekarang Ustaz ni, ada orang kata kamu kena takut kalau kamu tak minta izin kepada nenek dalam hutan contohnya, nanti kena rasuk contohnya. Kalau kamu tidak berikan makan kepada laut, nanti laut tu akan makan kamu contohnya. Perkara-perkara begitu sebenarnya Nabi Ibrahim sudah berhujah, ya, sudah berhujah, iaitu buat apa nak takut? Buat apa nak takut padahal engkau tak takut pun kepada apa yang sepatutnya takut. Jadi kita pun boleh berfikir waras ke situ bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim tak perlu takut pada sesiapa, hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak perlu takut kepada tuhan-tuhan yang disyirikkan oleh orang-orang musyrik pada zaman beliau. Itulah juga yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita. Baik. Jadi pada ayat yang ke-82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Minggu lepas kita sudah berbincang bahawa sebenarnya nabi ini Ustaz, ya, menjadi bashir wa nadhir, ya, menjadi mubashirin wa munzirin. Jadi dengan bashir kita makin beriman, dengan nadhir, dengan peringatan kita makin islah dalam kehidupan kita. Kita tidak sempurna tapi kita baiki kesilapan-kesilapan kita, dan dalam kesannya apabila kita buat perkara tersebut, kita akan menjadi orang yang sentiasa mendapat keamanan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi di sini diterangkan sekali lagi, ulaika lahumul amn, orang yang tidak mencampurkan iman dan juga kezaliman, maka orang itu akan mendapat keamanan dan mendapat hidayah. Perkataan yang penting diberi perhatian pasal sahabat Nabi takut bila mendengar tak bercampur dengan zulm. Pasal zulm ini mereka faham dosa. Jadi mereka kata macam mana kami ini beriman, memang kami berdosa juga, melakukan dosa. Jadi diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa zulm di sini disyarahkan oleh surah Luqman Ustaz, ya, iaitu innasyirka lazulmun azim. Syirk itu adalah kezaliman yang besar, dan ayat ini pun konteksnya adalah konteks syirik, ya, bukan konteks orang itu berdosa atau tidak, ya. Jadi kita memahami zulm ini berdasarkan kepada halaman 137 tadi tu, ada dia punya tanasub ataupun dia punya kaitannya tadi. Baik. Jadi kesan apabila kita tidak mencampurkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu taala, kesannya ialah mendapat keamanan dan juga wahum muhtadun. Aman itu maksudnya dia aman daripada konflik dalam diri, stress out yang melampau-lampau, ataupun moral konflik, ataupun kita bercakap tentang konflik bergaduh dalam keluarga, dia mendapat keamanan. Negara dekat Facebook pun aman Ustaz, ya, bila seseorang itu tidak mencampurkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya wahum muhtadun, bila kita sudah aman, ya, maka kesannya juga kita akan sentiasa dapat ilham-ilham baru. Bila iman sudah masuk ke dalam hati kita dengan Quran, kita akan clear, lebih bersih lagi hati kita insya-Allah daripada dosa. Kesannya ialah wahum muhtadun, kita dapat pencerahan, kita dapat idea nak buat itu, nak buat ini, kita dapat hidayah untuk membuat kebaikan. Ya, Allah pimpin, ya, Allah pimpin. Muhtadun ini adalah orang yang sentiasa mendapat hidayah, bukan sekadar sekali-sekala saja mendapat hidayah. Maka pada ayat yang ke-83, ya, 83, wa tilka hujjatuna, itulah hujah-hujah yang telah kami berikan pada siapa? Nabi Ibrahim, ala qaumih, untuk berinteraksi dengan kaumnya, iaitu agar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Narfa'u darajatin man nasha, Allah menaikkan darjat Nabi Ibrahim, ya, Allah naikkan kepada orang yang bersama iman. Bila makin lagi kita beriman, makin lagi diberi hidayah. Makin diberi hidayah, Allah akan naikkan darjat seseorang, walaupun orang mungkin pandang lekeh Ustaz, ya. Walaupun orang pandang dia ni tak bagus ke, ataupun Nabi Ibrahim tu dibaling dalam api, ya, sebelum itu dia dihalau oleh Azar, ada yang kata ayahnya, ada yang kata ayah saudara dia. Tapi maksudnya bila dia homeless, Nabi Ibrahim homeless, tapi rupa-rupanya inna rabbaka hakimun alim, Allah ni maha bijaksana, Allah lebih mengetahui. Allah yang menaikkan darjat orang-orang yang nampak seperti homeless, tak ada rumah,
tapi rupa-rupanya dia diangkat sampai termaktub di dalam al-Quran. Jadi dengan perjuangan Nabi Ibrahim dengan tauhid itu, Nabi Ibrahim diberi apa? Wa wahabna. Daripada perkataan wahaba itu maksudnya ialah diberi hadiah yang amat-amat special, amat-amat istimewa yang tak biasa, ya. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim ini pada umur 88 tahun Ustaz dapat anak. 88 tahun, ada yang kata 85, lebih kurang itulah, tapi memang sudah lanjut usia, dapat Ishaq. Kemudian daripada Ishaq ini lahir anak yang bernama Yaqub, ya, ayah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini adalah satu hadiah, ya, hadiah kepada Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Kullan hadaina, semuanya diberi hidayah, dan kemudian dibawakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh bukannya anak, bukannya cucu, ini adalah Nabi Ibrahim datang daripada keturunan Nabi Nuh. Maksudnya orang baik-baik yang memperjuangkan tauhid. Daripada Nabi Nuh ini lahirlah Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Isa, diteruskan oleh Nabi Yaqub. Wa min zurriyatihi, daripada zuriat Nabi Ibrahim ini, tadi dah kata dia punya nenek moyang dia Nabi Nuh. Ke bawahnya zuriatnya apa? Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa wa Harun. Ada 6 nama nabi kat sini. Jadi kita berkenalan sikit dengan Avengers kita Ustaz, ya. Penyelamat ni, apa yang special Nabi Sulaiman ataupun Nabi Daud? Nabi Daud ayah, Nabi Sulaiman anaknya. Mereka ini diberikan dunia. Ya, diberikan kemahiran menguruskan dunia, jadi kira orang kaya lah ni. Ya, raja yang menguasai dunia, tetapi mereka masih lagi bertauhid. Jadi kalau ada yang kata saya ni kaya sangatlah, kan? Tanya dia, kaya ke macam Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman? Kalau saya sibuk sangatlah nak menguruskan sana sini, Nabi Daud, Nabi Sulaiman kena uruskan burung lagi, uruskan apa, jin lagi, uruskan manusia lagi, uruskan bersama dengan semut lagi sibuk. Tapi Nabi Sulaiman tetap juga bertauhid, masih lagi mengamalkan beramal soleh dalam hidupnya. Itu yang 2 orang. Wa Ayyub wa Yusuf, apa bezanya? Nabi Ayyub daripada pemerintah amir turun jawatan, ya, sampai hilang dia punya keluarga, harta, sakit Ustaz, ya, tapi masih bertauhid. Kalau ada yang kata bahawa saya ni sakit sangat, sebenarnya Nabi Ayub ini bukan sekadar sakit sampai ahli keluarga, harta semua habis, tapi masih lagi bertauhid kepada Allah, masih lagi menyerah kepada Allah. Nabi Yusuf macam mana pula? Daripada bawah naik sampai ke atas. Kalau Nabi Ayub tadi daripada atas turun ke bawah, tetap bertauhid. Tetap juga waktu dibaling dalam telaga, waktu digoda oleh si wanita, masuk penjara, masih lagi tauhid. Siapa lagi? Di sini ada perkataan Nabi Musa dan Harun. Ini adalah bukan pemerintah, dia adalah musuh pada pemerintah, pun bertauhid. Ya, mengingatkan kepada Firaun pada waktu itu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang yang ihsan. Dia pangkat tinggi, pangkat rendah, dia daripada atas turun ke bawah, bawah naik ke atas, ataupun dia bukan pemerintah, Allah memberikan balasan kerana mereka buat yang terbaik, cemerlang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disambung pada ayat 85 86 yang Ustaz baca tadi Ustaz, ya. Ada lagi nabi, ya. Kat sini dalam senarai ini ada sekitar 17 nama, ya. 16 ataupun 16 campur 17 campur 1 18. Ya, banyak. Jadi kalau ada yang kata bahawa saya ni bukan pemerintah, bukan apa-apa, tengok Nabi Zakaria pula. Nabi Zakaria, anaknya Yahya, adalah orang yang dia orang biasa-biasa. Dia dalam keadaan masyarakat rosak, tapi dia masih soleh. Itu di hujung tu ada kata kullum minas solihin. Contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya terbunuh Ustaz, ya. Dia kena gergaji lagi tu. Pasal apa? Orang terlampau teruk waktu itu, tapi Nabi Zakaria, anaknya Yahya, masih soleh, masih buat perkara baik. Wa Isa contohnya. Wa Ilyas yang meneruskan perjuangan, ya, perjuangan, kalau kita lihat perjuangan untuk membawa masyarakat kepada tauhid. Orang-orang lain semua sudah rosak, tapi mereka tetap juga menjadi orang yang soleh, ya. Dan seterusnya ayat 86, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Yunus wa Lut, ya. Ada 4 lagi. Mereka ni siapa pula? Mereka ni, Nabi Ismail ni dia dalam satu kawasan, akhirnya Arab Jurhum, dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada karakter, dia bina komuniti dia. Wa Ilyasa meneruskan perjuangan. Wa Yunus, dia ada satu kumpulan yang degil sampai kan Nabi Yunus ini masuk ke perut ikan pasal dia tension menghadapi masyarakat dia. Tapi akhirnya
dia mengaku dan kembali balik. Lut, masyarakat waktu ini memang rosak Ustaz ya, penuh dengan LGBT pada waktu itu. Dia tak ada kaitan sangat, dia ada kaitanlah, dia anak saudara kepada Nabi Ibrahim, tapi dia bukan anak direct ya, tetapi Allah angkat kerana apa? Kerana mereka wa kullan faddalna 'alal alamin, mereka mendapat kurniaan darjah tinggi itu kerana apa? Sekali lagi, tauhid yang mereka perjuangkan, yang menjadi contoh kepada kita. Kita dalam masyarakat rosak ke baik ke, pangkat tinggi pangkat rendah, kaya apa lagi, sakit tak sakit, semuanya ada contoh yang disampaikan dalam 18 nama yang disampaikan pada ayat ini. Jadi ini membawa kita pada perkataan hari ini Ustaz ya. Perkataan kita hari ini apa? Mari kita tengok. Hajj, hajaja ya, yang bermaksud berhujah, ada kaitan dengan haji. 33 kali disebut di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim pada ayat 83 diberikan hujah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan hujah itu Nabi Ibrahim memperkenalkan haji ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang pergi haji ini sebenarnya hujah dia bertauhid ini memang sepatutnya tak boleh kendur, sepatutnya makin kuat, kerana dah nampak Nabi Ibrahim dengan semua advantages yang ada tadi itu, sepatutnya dia balik daripada umrah haji Ustaz ya, hujah untuk tauhid dia makin kuat. Makin lagi nak berjuang, bila balik Malaysia, diizinkan balik Malaysia, balik ke mana-mana negara, mesti perjuangkan, kerana ada yang kata saya ni orang miskin. Kita tengok Nabi Isa itu memang orang miskin. Dan kalau ada yang kata pangkat saya tinggi sangat, sibuk, Nabi Daud, Nabi Sulaiman lagi banyak. Jadi tidak ada excuse, apatah lagi apabila diberi izin untuk melihat kepada haj, kepada hujah daripada Nabi Ibrahim. Jadi kita berehat sebentar, kisah menarik Ustaz ya, halaman ini, tapi kita nak sambung lagi selepas ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وكلا فضلنا على العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa istiqamah dalam My Quran Time. Begitulah deretan nama-nama Nabi kita alaihi wassalatu wassalam, yang sudah pasti kalau kita tanya setiap diri masing-masing, adakah kita tidak rindu untuk bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Ilyas? Sudah pastilah kita rindu untuk bertemu dengan mereka. Mereka inilah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup-cukup rindu. Macam mana pun kata para ulama, kita rindu kat Nabi, sebenarnya Nabi sangat rindu kepada umatnya masing-masing. Moga-moga kita ini dengan Al-Quran yang kita tahu perkara yang dicintai, disukai oleh Allah dan Nabi-Nya, inilah yang menjadi kita kata kebaikan kita di hari akhirat kelak, sehingga kita menjadi umat Muhammad, umat yang terpilih insya-Allah. Baik, kita nak belajar sikit ilmu tajwid hari ini berkenaan dengan sifat-sifat huruf yang telah kita selesai belajar. Cuma hari ini kita nak melihat pada penekanan-penekanan makhraj yang mana sebutannya kalau tidak dilafazkan dengan teliti, ia boleh mengubah makna. Kita lihat pada skrin kita beberapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Ada dua contoh kita ambil hari ini, iaitu pada 4 kalimah. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Perkataan pertama ialah wazallalna dengan za.
Dan juga ada ayat lain sebut tentang wa dhallalna. Maka bila kita sebut dha, pastikan dha itu betul-betul sifatnya nipis. Wa dhallalna. Jangan sebut dha wa dhallalna dengan menyerupai dha. Kerana kalau kita tebalkan dha, dia akan jadi dha. Kerana di sana ada ayat lain yang dengan dha wa dhallalna. Begitu juga dengan perkataan al-munzirin. Juga huruf dha di sini al-munzirin dha. Di sana ada ayat disebut tentang kalimah dengan dha al-munzirin. Kalimah yang berbeza tetapi dekat pada huruf-hurufnya. Ada huruf yang berbeza pada sifat-sifatnya. Macam dha dengan dha inilah. Dha dengan dha benar makhrajnya sama daripada makhraj yang satu, iaitu hujung lidah di bawah gigi atas kita. Gigi atas ni letak di atas hujung lidah. Pun begitu, walaupun makhraj sama tapi sifatnya berbeza yang menjadikan jelas perbezaan pada huruf-hurufnya. Dha huruf yang istifa nipis. Adapun dha huruf ni isti'la. Hurufnya itba'. Maka kita kekalkan sifatnya untuk kita mengekalkan huruf-huruf serta memelihara kalimah itu daripada berubah akan maknanya. Baik, terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang bagaimana kita melihat beberapa huruf tadi Ustaz untuk kita baca, dan lebih daripada itu hari ini kita berkenalan dengan nama-nama nabi yang ramai di dalam halaman ini. Dia menariknya Ustaz bila surah ini turun di hujung Mekah itu kan, dan bila dibacakan lagi di kawasan Madinah, satu orang Mekah pergi ke Madinah tanya kan tentang apa yang turun ini. Bila dibacakan kepada orang Madinah, iaitu orang-orang Yahudi, mereka terkejut. Macam mana Nabi boleh tahu macam ini? Pasal apa? Contohlah Ustaz kalau saya tanya Ustaz kan, kalau saya tanya Ustaz Ahmad Tirmizi bin Ali bin Yahya bin sampai situ ya. Sampai situ aja Ustaz kan. Saya pun sama aja lebih kurang kan. Ismail bin Fazrul Fahmi bin Ismail bin Yin bin Uda Samad. Sampai 4 tu je. Tapi yang ini keturunan yang mulia kan. Maksudnya macam mana Nabi boleh tahu? Kan pasal apa? Pasal kalau saya pun yang tak tahu sampai ke 7 8 peringkat, nak tahu Ustaz punya lagilah tak tahu kan. Ini bukannya keturunan maksudnya Nabi, kalau dia Nabi Ismail tu okey lagi. Tapi kalau katakan Nabi Musa ke apa sebagainya, jauh-jauh kan. Jadi nak menunjukkan bahawa ini bukan Nabi yang buat. Ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terkejut. Macam mana mereka boleh tahu keturunan kami? Kami sendiri yang tahu tu okey. Tapi orang lain tahu. Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang asing. Nabi Muhammad itu juga daripada keturunan Nabi Ismail dan daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Nuh sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang ini benar-benar wahyu pada Nabi Muhammad Walaupun orang tak percaya zaman tu tapi Nabi boleh cerita kerana wahyu tadi. Jadi ini sebagai satu kesedaran. Ayat yang ke-87 itu Allah nyatakan, dan kami tinggikan pula darjat sebahagian daripada nenek moyang mereka, abaihim wa zuriyatihim, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, kami telah memilih mereka menjadi nabi rasul dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ada zuriyatihim, ada wa ikhwanihim, saudara-saudara mereka, dan ia sampailah kepada kita Ustaz sebagai hidayah jalan yang lurus. Maknanya bagaimana nak tahu jalan yang lurus? Kita ada asasnya itu susu galurnya sampai pada Nabi Muhammad, terus sampai pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Nuh yang kita baca sebentar tadi. Tak boleh orang cakap bahawa saya ada kebenaran jalan yang lurus tapi siapa yang pernah buat kan? Tak ada buat, saya yang baru memulakan. Itu bukan kebenaran kan. Takkanlah waktu ini saja benar, waktu sebelum ni tak benar. Jadi ini menunjukkan bahawa kita berada di atas jalan yang lurus. Orang Kristian contohnya, mereka tidak ada asas disebabkan Nabi Ibrahim tak pula menyembah kepada 3 dalam 1 kan. Dia hanya lahir selepas Nabi Isa dah pergi, baru 3 dalam 1 itu muncul contohnya Jadi ini menunjukkan kebenaran. Dan apa lagi, jalan hidayah ini kita baca daripada ayat 88 hingga ayat 90 insya-Allah. Baik, kita ingin mengetahui isi seterusnya daripada ayat 3 ayat terakhir 88 90. Jom sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-88 hingga 90 ini menjadikan kesimpulan untuk kita memahami lebih lagi Ustaz ya, perjalanan hidayah ya, perjalanan tauhid dalam kehidupan kita yang diteruskan ataupun telah diperjuangkan oleh para rasul daripada zaman Nabi Nuh ataupun sejak Nabi Adam, Nuh dan terus sampai kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-88 itulah petunjuk Allah. Allah menyatakan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, bagaimana perjuangan nabi-nabi ini adalah perjuangan hidayah. Ya, dia memberi petunjuk kepada siapa sahaja di antara hamba-hambanya yang dia kendaki. Dekat sini ada istilah may yasha'u min ibadih. Penting ibadih itu kerana apa Ustaz? Kerana ada Nabi Isa kat situ terutamanya. Ya, pasal ada yang kata bahawa Nabi Isa ni Tuhan kot. Kan. Sebenarnya dia adalah hamba Allah seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, semuanya adalah min ibadih. Walau asyraku, jika mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan hancur, sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang musyrik, ya, kepada orang-orang Quraisy itu bahawa kalau katakan mereka ni kata kami ni ada Kaabah ni daripada Nabi Ibrahim. Kami ni ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Orang Yahudi pun kata kami ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani pun, Kristian cakap kami ada kaitan dengan Abraham contohnya. Ibrahim. Orang Islam pun cakap Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya walau asyraku, jika seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu taala, dia kata dia nak kaitkan dengan semua nabi-nabi Avengers ini, tapi dia tak buat perjuangan yang diusahakan oleh para rasul ini, la habita anhum ma kanu ya'malun. Apa sahaja mereka buat, yang mereka buat baik, semuanya akan hancur. Ya, dan dalam hal ini ayat 88 ini tuan-tuan menerangkan tauhid kita. Kita tidak ada kompromi pada syirik. Tidak ada kompromi. Kita boleh berbaik Ustaz ya, berbaik dengan orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha, semua kita baik kan. Tetapi bila dia tanya adakah orang yang syirikkan Allah ini boleh masuk syurga, confirm Allah kata la habita anhum ma kanu ya'malun. Jadi apa yang mereka baik itu baik di sini. Okey, tak apa, kita berbaik, kita apa sebagainya. Tetapi yang berkaitan dengan balasan daripada Allah itu kita serahkan pada Allah, kita ikut berdasarkan pada perkataan yang disebutkan di sini ya. Jadi ini ayat 88 dan ayat 89. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Menarik ayat ini kerana ia turun di Mekah, dan bila Nabi diberikan kitab,
hikmah dan nubuah, ya, dan juga orang-orang ahli kitab juga, ya, di Madinah itu bila mendengar ayat ini, mereka bila dinyatakan wakalna biha, kami akan serahkan, kami akan wakilkan perjuangan ini kepada kaum yang laisu biha bikafirin, ini sebenarnya adalah satu templak kepada mereka. Sama ada saya akan jadi wakil yang diserahkan tugas mulia itu, ataupun kami ini akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan dengan kita, tuan-tuan? Kaitannya bila kita dapat kitab, kita dapat sunnah hikmah daripada Nabi, ya, kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena berjuang dengan tauhid. Ya, dalam kapasiti masing-masing. Ibu mengingatkan pada si anak, ya, salah satunya untuk kita jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa bahawa solat hanya waktu nak exam semata-mata, contohnya kan. Solat itu kita perlukan Allah pada setiap masa, ya. Kemudian apa lagi? Kita ingatkan kepada rakan di pejabat kita untuk kita selalu, ya, berpegang pada Allah. Kadang-kadang dengan bos ke dengan staff ke, kita mungkin tersilap, ya, termarah, ada yang terasa hati, sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya bergantung pada manusia, memang kita jam, memang kita stres. Tapi kalau kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang digantikan. Muhajirin dan Ansar, Muhajirin di Mekah, ya, yang berpindah ke Madinah itu, dan Ansar menjadi orang yang diwakilkan. Kerana apa mereka diwakilkan, diserahkan tugas itu? Kerana qauman laisu biha bikafirin. Kita juga sama, ya. Kalau kita selalu menjaga tauhid kita, Allah akan bagi tugas mulia ini, kita diangkat darjat, dan insya-Allah, Ustaz, ya, kita berpeluang berjumpa dengan Nabi Sulaiman, ya, Nabi Ayub, Nabi Yusuf. Kalau ada yang tanya, saya tak berapa minat sangatlah nak jumpa Nabi-Nabi ni, itu maksudnya dia tak kenal lah tu. Tak kenal, kan? Dia kalau kenal ayah, dia rindu nak jumpa ayah yang mungkin sudah pergi, Ustaz, ya. Tapi kalau dia tak kenal ayah, ataupun dia kata saya tak nak jumpa ayah, itu maksudnya dia ada masalah dengan ayah. Itu maksudnya hatinya dah rosak, kan? Yang perlu dibaiki balik. Kerana apa? Kerana orang-orang inilah ayah jaga cari duit untuk kita pun kita dah amat hargai. Apatah lagi orang yang memperjuangkan keselamatan dunia akhirat kita, lagilah kita ada hubungan rasa yang special, Ustaz, ya, istimewa, dan itu bukan dibuat-buat. Itu kerana kita menghargai kepada orang terdahulu, dan inilah yang Allah kata ulaikal ladzina hadallah. Ustaz boleh baca sekali lagi, Ustaz, kerana ini ayat yang menunjukkan bahawa kalau kita dapat hidayah daripada Allah, kita akan jadikan orang-orang ini sebagai qudwah. Silakan. Baik, ayat terakhir, Ustaz. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا Surah Al-Azim ayat 90 ini mengingatkan kepada kita bahawa semua rasul-rasul yang kita sudah pun kenal secara ringkas sebentar tadi, yang perlu kita panjangkan lagi perbincangan, kenalkan lagi, tahu perjuangan mereka, apa yang perjalanan hidup mereka, ya. Ulaikal ladzina hadallah, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud petunjuk? Mereka ini mencerahkan masyarakat. Mereka ini dapat cahaya daripada Allah, mereka bantu masyarakat untuk beriman, membina keamanan di dunia sampai ke akhirat. Jadi mereka ini apa yang Allah kata, fabihudahu muqtadih, dan maka dengan petunjuk mereka itu ikutilah dia, ya. Iqtadih ini daripada perkataan qudwah, ya, yang maksudnya menjadi contoh teladan. Ikutlah, jadikanlah ia sebagai role model dalam kehidupan kita. Apa role modelnya? Perjuangan mereka yang sabar, ya. Kalau kita ikut kepada mereka, sebenarnya kita meneruskan legacy, warisan hidayah yang diperjuangkan oleh orang-orang yang an'amta alaihim, yang diberikan nikmat.
Ini yang kita minta setiap hari tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik ya, kena kenal nama-nama nabi ini, siapa itu Nabi Isa, Nabi Yahya ya. Dan juga kata Allah pada nabi untuk kita sama-sama nyatakan la as'alukum alaihi ajra. Semua mereka ini tidak meminta upah, mereka bukannya kerana nak disokong sebagai YB, bukan kerana nak dicalonkan sebagai pengurusi, bukan kerana nak suruh beli produk selepas habis mereka berceramah, bukan. Mereka ini betul-betul nak membawa kepada apa? Zikra lil alamin, peringatan kepada alam. Dan sudah tentunya zikra ini kalau dalam konteks kita sekarang adalah Al-Quran. Nabi Muhammad meneruskan legasi nabi-nabi terdahulu, nak membawa peringatan yang terbaik Al-Quran, dan kitalah yang belajar bersama hari ini dan kita sampaikan insya-Allah. Membawa kepada situasi kita pada halaman 138, saksikan. Inilah perjuangan kita. Perjuangan kita ini ada contoh-contoh di kokpit kita. Kalau kita jadi pilot itu, kita mesti pastikan kita mengikut jalan yang betul. Panduan-panduannya ada pada Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, semua senarai nama di sebelah kanan kiri itu, semuanya itu adalah panduan. Kalau tidak tekan button tersebut, ya, tidak kita aktifkan, kemungkinan kita gagal dalam perjalanan membawa kehidupan kapal terbang kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, jauhi perkara syirik agar merasa aman, tenang dan sentiasa dipandu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dapatkan banyak anugerah Allah dengan melaksanakan kebaikan, ya, berjuang dalam segenap perkara berasaskan tauhid. Dan yang ketiga, kita terus memberi peringatan kerana itu tanda kita mendapat hidayah mengikut an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat di kalangan para nabi. Kita doa bersama agar Allah pimpin kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami mengikut petunjuk kami, penghulu kami Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa mengamal sunnah Nabi kami. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas agama yang Nabi kami membawanya. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami di atas syariatnya. Ya Allah, ya Allah, bangkitlah kami bersama-sama dengan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimakanlah akan amalan kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami semua. Ya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang diberi hidayah, sentiasa menjadikan nabi sebagai qudwah, sebagai ikutan kita. Dengan kita mendalami isi kandungan daripada sirah nabawiyah, tuan-tuan boleh dapatkan, cari buku dekat kedai-kedai, ya, ataupun ikuti di YouTube program-program yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum ini, agar kita terus dapat sebarkan perjuangan hidayah. Inilah yang kita ingin sama sampaikan dalam perjuangan tabung gerakan Al-Quran, di mana kita ingin mengamalkan in huwa illa dzikra lil alamin. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan yang disampaikan itu dapat kita luaskan zikra kepada seluruh alam, dan kita dapat manfaat bersama dengan para nabi di akhirat nanti. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan kita semua dapat masuk syurga sekeluarga bertemu nabi yang mulia. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.